Ya, kita ada produk, kita buka Shopee, kita jual kat mana-mana ke. Kan? Tetapi macam mana kita nak buat pemasarannya? Tanpa pemasaran, produk kita orang tak kenal. Okey, bila kita ada produk, bila kita masuk ke alam pemasaran, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kita mesti require traffic. Kita mesti ada traffic. Traffic. Supaya traffic tu dapat memberi kita yang kedua, lead. Dapat memberi orang. Bila orang lalu traffic kita, traffic tu sama ada kita park di mana-mana lah. Kita parking di kita punya page website ke, kita punya page di YouTube ke, di TikTok sendiri pun ada, di Facebook dan sebagainya lah. Ataupun di kedai kita sendiri. Kedai yang nyata. Tapi bagaimanakah itu? Itu traffic, kita kena panggil orang datang. First kali dalam pemasaran, mesti panggil orang datang, tengok kedai kita, apa yang kita jual. Kebolehan mencari traffic ni adalah satu benda yang wajib lah. Sebagai asas pemasaran. Okey, nombor 1 adalah traffic. Nombor 2 adalah bagaimana kita nak convert dia pula. Orang dah datang kedai kita, kita kena belajar how to convert. Orang dah datang tengok YouTube. Orang dah masuk tengok TikTok. Orang dah pergi ke kedai kita. Atau orang pergi ke gerai kita. Orang dah pergi pada Facebook kita. Tapi bagaimana kita nak convert? So, nombor 1 tadi traffic. Nombor 2 adalah dipanggil convert. Kita nak convert dia. Dia dah datang. Dia dah jumpa kita. So, kita nak convert dia. Okey, bila kita dah berjaya convert, dan last kali kita perlu ada automation system. Automate system. Automate system ni termasuklah kalau kita guna manual pun tak apa. Sama ada kita automate, maksud saya ni adalah satu benda yang bila orang nak beli tu pakai apa. Payment gateway dan sebagainya. So, itu adalah proses jualan pula. Boleh? Okey, 3 perkara asas tadi. Kita akan masuk kepada bab kita yang seterusnya adalah ini kandungan. E-book ni boleh ambil dengan saya, percuma je, kan? Boleh ambil dengan saya percuma je. Siapa yang kenal saya boleh ambil dengan saya ni percuma je. Ini kandungan dalam buku e-book saya ni. Pertama, kita ada ketahui kaedah pemasaran anda. Okey. Kedua, kita akan bincangkan mengenai C tu akan bincangkan mengenai 7 kaedah pemasaran. Di mana ada kaedah pertamanya, kaedah bentuk fizikal, proses dia, orang. Mesti ada orang lah, orang nak beli tu kan. Okay. Sebab kita menjual dengan orang kan. So, tempat. Nombor 4, tempat. Nombor 5, promosi. Nombor 6, produk. Produk termasuklah kita nak bungkus produk tu atau label produk tersebut. Produk ni juga terbagi pada produk. Sekarang ni orang boleh buat produk dalam bentuk digital kan. Bentuk digital tu dia ada perbezaan sikit. Okay. Dan nombor 7 adalah harga. So, harga ni saya pecahkan kepada 4. Iaitu harga tambah kos, harga permintaan, harga kompetitif dan harga tokokan. Okay. Boleh tak? Kemudian D, kita akan belajar pemasaran luar kotak. Kotak tu kita kena fikir luar kotak dia kan, pemasaran luar kotak. So, ini kita kena perlu tahulah. Kita kena perlu tahu satu note saya akan bagi, iaitu saluran margin, strategi tolakan, strategi tarikan. F adalah pendigitalan perniagaan anda. Okey. Mendigitalkan perniagaan anda. F. G adalah strategi pemasaran digital. H adalah perbezaan pemasaran dan jualan. So, kita kena tahu pemasaran dan jualan ni dia ada perbezaan dia. Dan I adalah carta perbezaan pemasaran dan jualan. Okey. Kadang orang fikir pemasaran dan jualan ni sama. Dia tidak sama. Dia adalah dua entiti yang perlu ada dalam menjual produk kita. Okey? Dua entiti yang perlu ada dalam menjual produk kita. Itu pemasaran dan jualan. Okey?
Ini adalah kandungan yang kita akan bincangkan. Dan jangan bimbang, buku ni saya bagi percuma saja. Percuma je. Nanti follow saya, subscribe saya akan bagi buku ni percuma. Hantar mesej dekat TikTok tu nanti. Saya akan bagi ni percuma je buku ni. Jadi pengenalan. Pemasaran adalah fungsi sosial. Pemasaran adalah fungsi sosial dan pentadbiran yang bertujuan untuk mencipta, mengembangkan dan mengekalkan pelanggan dalam suatu aktiviti ekonomi atau pertukaran barang dan perkhidmatan. Dengan kata lain, pemasaran adalah proses pengkomunikasian nilai sesuatu barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Satu communication antara barang tu atau perkhidmatan kita kepada pengguna. Perantaran kita dengan pengguna, ada barang yang kita hantar tu, itu adalah aktiviti pemasaran. Jualan selepas berlakunya orang tu beli. Pemasaran ni sebelum beli lagi. Sebelum beli. Senang je ingat dia. Pemasaran ni berlaku dia sebelum orang tu beli. Kita kena cari orang tu untuk membeli. Jadi itulah proses pemasaran dulu. Barang perkhidmatan kita mesti diberi kepada pengguna kita. Itu proses pemasaran. Jadi proses jualan pula berlakunya bila pengguna tu membeli barang kita. Itulah proses jualan. Dia akan ada resit dan sebagainya. Kita kena ada payment gateway ke, kita atau ada bank ke, dia transfer duit ke dan sebagainya. Kita kena bagi resit, ada bagi invoice. Pemasaran terkadang boleh ditafsirkan sebagai seni. Suatu seni menjual produk. Tetapi penjualannya hanyalah satu bahagian daripada pemasaran. Oleh kerana istilah pemasaran boleh menggantikan periklanan. Oleh kerana istilah pemasaran ni macam iklan. Ia adalah keseluruhan strategi dan fungsi penawaran harga, penawaran barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Adalah fungsi penawaran barang atau perkhidmatan pada pengguna. Pengguna tak beli lagi. Saya adalah satu proses kepada pengguna nak beli. Kita cakap tadi. Pemasaran menyasarkan untuk mengenali dan memenuhi kehendak pengguna di dalam mengekalkan keuntungan aktiviti yang dijalankan. So, pembeli pun dia nak untung lah, takkan dia nak beli barang mahal. So, pemasaran menyasarkan untuk mengenali dan memenuhi kehendak pengguna di dalam mengekalkan keuntungan aktiviti yang dijalankan. Dari sudut pandangan masyarakat awam, pemasaran adalah satu pautan antara tuntutan kebenaran masyarakat dan corak sambutan ekonomi. Pemasaran memenuhi keperluan-keperluan dan keinginan-keinginan ini melalui proses pertukaran dan pembinaan hubungan dalam waktu yang lama. Proses pengkomunikasian nilai suatu barang atau perkhidmatan melalui penentuan polisi kepada pengguna. Pemasaran boleh dipandang sebagai fungsi pembadanan dan sekumpulan proses penciptaan, penghantaran dan pengkomunikasian nilai kepada pengguna dan menerusi hubungan pengguna di dalam cara yang menguntungkan pembadanan dan cara pemegasahan. Pemasaran adalah satu sains tentang pemilihan pasar sasaran melalui analisis pasar dan pengkelompokan pasar sama ada memahami tingkah laku pembeli, pengguna dan menyediakan nilai pengguna yang lebih tinggi. Itu bahasa-bahasa yang tinggi lah. Jadi, bahasa-bahasa teks tu memang tinggi, tapi cara mudahnya kita boleh faham. Pemasaran ni adalah satu proses di mana setelah kita ada produk kita nak jual produk kita. Itu adalah proses kita, proses penjualan produk kita. Supaya orang kenal produk kita, supaya kita dapat deliver barang kita kepada orang lain, dipanggil proses pemasaran. Dan bila orang tu membeli produk kita, itu adalah proses jualan. So, perbezaan, nampak perbezaan dia. Proses jualan dan proses pemasaran.
Tapi hari ini kita nak cerita tentang pemasaran. Pemasaran di mana kelemahan utama yang saya dapati, ramai peniaga-peniaga kita pandai buat produk. Tidak semualah. Peniaga-peniaga besar, dia ada satu kumpulan orang yang dibayar khas untuk bahagian pemasaran ni je. Dia memang bayar khas untuk pemasaran. Jadi, ni untuk peniaga-peniaga kecil supaya memahami bahawa keperluan kita meletakkan kos pemasaran dalam produk awalan kita mesti ada. Bermakna kos kita mesti tinggi dulu. Tentang pemasaran ni kita kena ada satu nilai kos yang kita ada. Kita kena ada nilai kos tersebut. Okey, selamat datang kepada ramai dah sahabat-sahabat kita yang datang ni. Kan? Alhamdulillah ramai dah muncul. Tolong share pada kawan-kawan kita. Sila follow. Dan saya ada sediakan slide, saya ada sediakan e-book untuk ni. Percuma saja untuk anda semua. Hanya perlu WhatsApp saya je. WhatsApp lah dah. Perlu message kat TikTok saja. Message kat TikTok nak buku tersebut, saya akan bagi link lah untuk buku tersebut. Okay. So, ini kandungan-kandungan kita yang kita akan bincangkan. Ini yang kita dah bincangkan tentang pemasaran. Okay? Pemasaran. Apa itu pemasaran? Dan kita masuk bab ketahui kaedah pemasaran anda. So, saya cakap tadi, pemasaran adalah satu proses di mana anda sudah ada barang, sudah ada produk, sudah ada perkhidmatan, anda nak memasarkan dia supaya sampai kepada pengguna. Itu proses pemasaran. Untuk sampai kepada pengguna, itu adalah proses pemasaran. Jadi, ketahuilah kaedah pemasaran anda. Okay? Jadi, kaedah pemasaran anda adalah soalan-soalannya akan menjadi berbunyi macam ni. Adakah pembungkusan produk dan perkhidmatan yang anda tawarkan menarik perhatian pelanggan? Okay. Adakah pembungkusan produk dan perkhidmatan yang anda tawarkan menarik perhatian pelanggan? Kedua, bagaimana hendak memberitahu orang tentang produk dan perkhidmatan anda? Okay. Bagaimana hendak memberitahu orang tentang produk dan perkhidmatan anda? Nombor tiga, apa yang membezakan produk atau perkhidmatan anda dengan produk atau perkhidmatan daripada pesaing? Apakah yang membezakannya? Dan yang keempat, apa yang anda perlu lakukan untuk menjadikan produk atau perkhidmatan anda diketahui di luar lingkungan? Di luar lingkungan anda. Okey? Okay, jika sesiapa ada soalan, boleh tanya dekat ni. Saya akan cuba bantu untuk menjawab soalan tu. Dan jangan lupa tekan gambar muka saya tu lama-lama. Dia akan keluar love. Like. Berikan like yang banyak. Supaya saya bergembira dengan like tersebut. Okey, so kita kena, saya ulangi balik. So kita kena ketahui kaedah pemasaran kita. Pertama, tanyakan diri kita dulu. Adakah pembungkusan produk kita tu, atau produk atau perkhidmatan kita tu yang kita tawarkan menarik? Pembungkusan ni. Cara pembungkusan ni maksud dia persembahan. Persembahan produk tu kan. Sebab ada yang produk yang dia buat daripada bentuk digital. Dan ada produk dari bentuk fizikal. Jadi produk fizikal nak bungkus tu mesti menarik. Kan? So, adakah pembungkusan produk kita atau bentuk fizikal atau bentuk digital pun kita punya elan-elan tu memang menarik yang anda tawarkan menarik perhatian pelanggan kita. Okay? Kedua, bagaimana hendak memberitahu orang tentang produk perkhidmatan anda? Bagaimana anda nak beritahu dia? Bagaimana anda nak beritahu dia? Yang nombor tiga, apakah yang membezakan produk dan perkhidmatan anda dengan pesaing? Nombor empat, apa yang anda perlu lakukan untuk menjadikan produk dan perkhidmatan anda diketahui di luar lingkungan. Jadi, taklah produk kita tu kita je yang tahu. Jadi, produk kita tu kena ramai lagi orang tahu tentang produk kita. Okay? Okey, kita masuk kepada 7 kaedah pemasaran. Okey, 7 kaedah pemasaran. 7 kaedah pemasaran. Okey? Nombor 1 adalah fizikal.
So fizikal, di mana fizikal kita kena pasti penampilan premis perniagaan dan lokasi untuk menarik pelanggan. Yalah, seperti yang orang buat normal mesti ada kedai lah. Ada kedai. Jika anda tak ada kedai, web page juga adalah kedai anda. Anda boleh buka di online web page tu kedai anda. Atau di Shopee. Atau di TikTok. Boleh buka kedai. Anda boleh buka kedai di Facebook pun ada kedai dia kan. Dan ada banyak kedai-kedai dekat online sekarang. Anda boleh buka kedai anda dan cuma masalahnya bagaimana orang nak kenal produk anda lah. Kan? Tapi anda boleh buka kedai anda. Okay, di web page pun dia stay panggil fizikal. So anda kena ada produk anda di sana. Okey, kedua adalah proses. Kita kena kenal pasti kaedah terbaik untuk menghasilkan produk atau menyampaikan perkhidmatan dengan kos yang minimum. Macam saya buat sekarang lah. Kalau kita ada kan, ada orang buat live dan sebagainya. So, proses kita nak kenalkan perkhidmatan kita. Ini adalah satu proses juga lah. Kan? So, kita kena kenal pasti kaedah terbaik untuk menghasilkan produk dan menyampaikan perkhidmatan dengan kos yang minimum. Ketiga, orang. Yalah, kita nak jual kat orang kan. Kan kita jual dekat kambing, tak ada kan. Kita bisa jual dekat orang juga. Sebab orang yang beli. Kan? So, kita kena pasti individu yang paling sesuai untuk berhadapan dengan pelanggan. Siapa yang kita nak pastikan orang kita yang boleh menjual, jurujual kita? Sekarang ni kita ada banyak kaedah jurujual kita. Kita boleh buat affiliate program, sistem agent, sistem dropship, kan? Ataupun normal yang pergi jual rumah ke rumah ke apa semua. Ataupun kat kedai kita ada seorang jurujual ataupun kita yang menjualnya. Kan? So, kita kena pasti individu yang paling sesuai untuk berhadapan dengan pelanggan. Sebab individu ni yang tak sesuai, dia akan merosakkan kita. So, kalau kita pilih individu yang tidak sesuai, dia akan merosakkan kita lah. Kan? Jadi kita kena pilih individu yang sesuai untuk menjual produk kita. Keempat, kita kena pasti tempat. Kena pasti kaedah terbaik untuk produk ditempatkan supaya mudah dibeli oleh pelanggan. Jadi bila kita ada produk, kita kena pasti kita nak jual dekat Shopee ke bagus. Atau kita nak jual, itu untuk online. Kan? Tapi kalau untuk normal ni mungkin kita boleh hantar ke stesen Petronas ke, kedai runcit ke barang kita. Atau memang kita kena pergi rumah-rumah. Kita kena kenal pasti tempat yang kita nak menjual. Atau kita buka kios kita ke, kan? Okay, nombor 4 adalah tempat. Nombor 5, promosi. Kena pasti masa terbaik serta jenis pemasaran dalam saluran media. Okay? Kena pasti masa terbaik dan jenis pemasaran dalam saluran media. Jadi, bila kita zaman sekarang ni, zaman dulu kita kena campur zaman sekarang. Walaupun dulu kita ada kedai dan sebagainya, kita kena faham promosi lama, kita ada flyer dan sebagainya. Cuma kita kena tambah. Kita kena tambah promosi-promosi baru dalam media sosial. Seperti kita kena tahu apa cara kita nak promosi dalam YouTube. YouTube ada cara dia tersendiri. TikTok pun ada cara dia tersendiri. Facebook ada cara dia tersendiri. Jadi benda-benda ni akan melahirkan traffic. Kita jangan kata, saya dah ada kat TikTok, tak payah dekat YouTube. Tak. Kita kena ada ke semua model ni. Kita kena ada semua model. Sekurang-kurangnya, kita kena ada kedai kita yang nyata. Kita kena ada web page kita. Kita kena ada YouTube, saluran YouTube. Kita kena ada Facebook. Kita kena ada Instagram. Dan kita kena ada TikTok. Dan last kali kita kena ada WhatsApp. Kalau nak tambah lagi Telegram pun boleh. Okay? Itu bagi tujuan-tujuan promosi. Okay? Nombor 5. So, nombor 6 adalah produk. Produk sendiri. Kena pasti produk yang boleh menarik perhatian pelanggan. So, jenis warna, saiz, reka bentuk dan sebagainya. Dan harga. Kena pasti nilai produk kepada pelanggan. Harga tu kita kena pasti nilai produk kita kepada pelanggan. Okay? Ni yang saya dah terangkan tadi. Fizikal tu untuk apa. Okey, selamat datang kepada yang baru hadir. Terima kasih. Terima kasih yang baru hadir. Sila tekan like tu. Tekan kat muka saya banyak-banyak ni kan.
Jadi bagi like dan follow. Dan siapa yang nak buku boleh dapatkan buku percuma e-book dengan hantar mesej dekat TikTok saya. Saya akan bagi buku percuma tersebut. Fizikal yang ni saya dah terangkan pada anda adalah proses kan. Orang, tempat, promosi, produk, pembungkusan, pelabelan. Saya tak akan pergi direct pada benda-benda macam ni. Kan harga. Okey. Detail tentang benda ni boleh tengok dalam buku tu nanti. Permintaan, harga kompetitif, harga tokokan, bagaimana nak bercerita harga tokokan tu dah ada dalam grup ni. Ada nota dia ada, pemasaran luar kotak adalah pembungkusan yang kreatif, kempen pemasaran parodi, jualan pra tempahan dan hadiah, combo set produk. So anda perlu tahu adalah saluran margin, harga yang dibayar oleh pelanggan selepas mengambil kira harga kos yang ditanggung oleh penjual, termasuk harga pengantaraan, strategi tolakan, usaha pengeluar untuk mempromosi perkhidmatan kepada pelanggan, dan strategi tarikan pelanggan mencari produk atau perkhidmatan disebabkan oleh penjenamaan produk yang mantap. Okay? Semua ni boleh dapati daripada buku saya ni. So, buat masa sekarang kita akan tengok ni produk ni bagaimana mendigitalkan produk anda. Mendigitalkan produk anda. So, kita kini berada dalam satu era moden di mana kaedah pemasaran konvensional sudah mula kurang sesuai untuk sampai ke sasaran yang lebih besar. Okay? Sekurang-kurangnya penggunaan teknologi perlu diguna pakai sepenuhnya. Sekurang-kurangnya menggunakan kaedah pemasaran digital untuk perniagaan anda. Pemasaran digital diiktirafkan sebagai aktiviti promosi untuk produk atau jenama melalui aplikasi media elektronik. Okay. Fungsinya adalah seperti medium pertukaran maklumat produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Selain itu, usahawan boleh menggunakan kaedah ini untuk membina dan mengekalkan hubungan bersama pelanggan. Yang ni yang saya sebutkan tadi. Kita ada YouTube, kita ada web page. So lagi apa lagi? Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada TikTok, so ada Telegram. So jangan tinggal benda ni. So kita kena belajar mendigitalkan produk. InsyaAllah dekat lain-lain kelas nanti, bukan lain-lain pembincangan nanti, kita akan bincang detail lagi benda-benda ni. Cuma hari ni saya hanya nak bagi overview saja mengenai pemasaran ni. Seperti inilah cara mudah untuk anda mencipta jaringan pemasaran atau talian sendiri adalah menggunakan email yang boleh dihubungkan dengan aplikasi talian seperti Google Play, Webblog, media sosial, saluran YouTube, periklanan atas talian, portal khas, pemasaran bergambar berdasarkan lokasi seperti Foursquare, laman web, banyak lagi lah, YouTube dan sebagainya tu yang saya cerita tadi. So, kita masuk ke bab strategi pemasaran digital, iaitu pertama pemasaran bermaklumat, kedua perujukan dalam talian, aplikasi mudah alih, saluran sosial media, pemasaran email, perkataan yang menarik perhatian, copywriting lah. So, laman web yang mesra pengguna. So, benda-benda ni akan ada. So, jangan bimbang. Nota lengkap ni ada diberi percuma untuk anda. Nota lengkap ni diberi percuma untuk anda. Dengan syarat follow saya je. Follow saya saja dalam TikTok ni. Follow je. Follow dan tekan like banyak-banyak masa live ni. Itu je syarat dia. Yang ni yang saya bincangkan ini. Dalam perniagaan, pemasaran adalah istilah yang luas melibatkan rangkaian aktiviti seperti penyelidikan, promosi dan penjualan. Sedangkan jualan itu sendiri merujuk kepada pertukaran produk dan perkhidmatan untuk wang. Okey. So, barang kita kat sini, proses sebelum kita pergi jumpa pelanggan tu, sebelum dia membeli adalah proses pemasaran. Jadi bila pelanggan kita dah
Dah bayar duit kita tu, dah masuk proses jualan. Okey? Itu beza dia, senang je. Beza dia. Boleh tak? Saya ulang lagi sekali. Pemasaran ni proses daripada barang, produk yang kita ni, produk atau perkhidmatan kita ni, proses dia sehinggalah kepada pengguna, pembeli kita. Bila dia dah beli, dia dah bayar, itu dah masuk pada proses jualan. Okey, itu membezakan pemasaran dan jualan. Okey. So saya ada berapa detail carta perbandingan dia, jualan dengan pemasaran, makna, orientasi, pendekatan, fokus dan sebagainya ni boleh dilihat dalam nota saya nanti, kan. E-book ni diberi percuma untuk anda. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi memberikan saya ruang dan peluang menyantuni anda dengan ilmu yang bermanfaat ini. Semoga anda bakal memperhatikannya lantas mampu pula memperkembangkan ilmu ini untuk kejayaan anda kepada mereka yang memerlukannya. So, ingat, kita bukan cari duit, kita kena cari ilmu. Kita cari ilmu untuk jadikan duit tu cari kita. So, ilmu ni wajib dituntut, diamal dan diajar kembali kerana ia akan menaikkan darjah anda dan ia adalah satu tuntutan agama. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT. Saya mendoakan anda semua sihat walafiat. Okey? Ada apa-apa soalan? Jadi apa yang dipersembahkan hari ini, sesiapa yang berminat, sila minta dekat ni. Sila mesej saya lah dalam TikTok. Saya akan bagi. Percuma saja. Percuma saja. Okey? Percuma saja buku ni untuk anda semua. Untuk anda memahami lagi tentang pemasaran. Jadi e-book ni mengandungi ini kandungan dia, mengandungi semua benda yang macam ni, pengenalan, mengetahui kaedah pemasaran anda, 7 kaedah pemasaran, harga pun kita akan bincangkan mengenai harga secara detail, pemasaran luar kotak, so apa yang perlu tahu, saluran margin, saluran tolakan, strategi tarikan, mendigitalkan produk anda, strategi pemasaran digital, perbezaan pemasaran dan jualan, carta perbezaan pemasaran dan jualan. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Jangan lupa, kita jumpa lagi, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Jadi kami nak buat video.